dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam muqaddimah Sahih Muslim, Nabi mengatakan sayakunu fi akhir zaman dajjalun kazzabun ya'tunakum minal ahadis ma tasma'una antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wala yaftinunakum, atau kama qal, yang bermaksud akan muncul di akhir zaman nanti satu puak dajjalun, satu puak yang dipanggil sebagai golongan-golongan dajjal, kazzabun, yang mana mereka ini kaki bohong, ya'tunakum minal ahadis, mereka akan datang kepada kamu membawa hadis-hadis, ma tasma'una antum wala aba'ukum, yang mana kamu dan ayah kamu sebelum ini tidak pernah mendengar hadis-hadis ni. Fa iyyakum wa iyyahum, hati-hati kamu, hati-hati mereka, jaga-jaga kamu, kata Nabi, dan jaga-jaga juga mereka. La yudillunakum, supaya mereka tidak akan menyesatkan kamu. Wala yaftinunakum, dan supaya mereka tidak membawa bala bencana kepada kamu. Tuan-tuan, dalam hadis Nabi tentang akhir zaman ini, Nabi ada menyebut tentang satu golongan pendusta tetapi membawa hadis. Dalam hadis Huzaifah ibnul Yaman, riwayat Bukhari dan Muslim, sekali lagi Nabi SAW menyebut tentang du'at ila abwabi jahannam, golongan-golongan pendakwah yang menyeru manusia masuk ke dalam neraka jahannam. Di akhir zaman, umat tidak hanya diuji ataupun berhadapan dengan orang-orang yang tidak mau kepada agama, bahkan lebih dahsyat daripada itu, mereka berdepan dengan golongan dajjal. Kaki maksiat tidak dipanggil sebagai dajjal. Kaki maksiat dipanggil sebagai fusaq, golongan fasik, usah, pelaku maksiat. Tetapi Nabi sebut di akhir zaman, yang mana Nabi bagi tahu akan hadir satu golongan di akhir zaman. Kamu kena hati-hati golongan ni. Mereka akan menyesatkan kamu dan memberikan bala bencana kepada kamu. Dan Nabi gelarkan golongan ini dengan golongan dajjal kazzab. Siapa dia golongan dajjal? Golongan yang menggunakan watak agama tetapi melakukan pembohongan di atas dasar agama. Dan benda ni lagi bahaya daripada golongan fusaq. Mereka ini lagi bahaya daripada golongan-golongan yang melakukan dosa besar. Orang yang sedang melakukan dosa besar, kita sedar mereka sedang melakukan dosa besar. Dan orang yang sedang melakukan dosa besar, dia pun mengaku dia sedang melakukan dosa besar. Maka bahaya. Tapi taklah bahaya mana, kerana kita sedar dia sedang melakukan dosa besar. Dan dia juga sedar dia sedang melakukan dosa besar. Berbeza dengan golongan dajjalun, golongan yang Nabi bagi tahu akan muncul di akhir zaman. Dan mereka sudah keluar pun. Golongan yang pembohong, menggunakan watak agama. Mereka pakai serban. Macam mana ustaz pakai serban? Semua tengok orang pakai serban kan? Taklah. Bukanlah. Maksudnya mereka menggunakan watak agama untuk berbohong dengan manusia. Maka Nabi sebut dalam hadis yang satu lagi, dengan sanad yang mutawatir, standard sama macam Al-Quran,
Nabi beritahu, Nabi kata, innal kadhiba alayya laysa ka kadhibin ala ahad. Fa innahu man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya berdusta di atas nama aku tak macam berdusta atas nama orang lain. Berdusta atas nama orang ni salah. Orang tak kata, kita kata orang kata, salah. Tapi Nabi kata kalau berdusta atas nama orang lain tu salah. Berdusta atas nama aku lagi salah. Kerana berdusta atas nama Nabi, orang yang berdusta itu kalau dia sengaja buat, maka dia sedang menempah neraka, tempat di dalam neraka. Maka Nabi memberikan ancaman kepada golongan-golongan agama yang menggunakan nama Nabi untuk mendapat kepentingan-kepentingan dunia. Tuan-tuan, ya, Nabi pernah sebut dalam hadis, Nabi kata, ballighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Wa hadithu an ahlil kitabi wala haraj. Ceritalah daripada cerita-cerita orang-orang Israel yang kita panggil sebagai Israiliyat. Wala haraj, tidak menjadi masalah. Fa innahu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Tapi kena ingat, siapa yang berdusta atas nama aku secara sengaja, maka tunggulah tempatnya di neraka. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ketika menghuraikan hadis ni, dia kata bila Nabi sebut, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat, ini merupakan satu galakan kepada setiap umat untuk berdakwah. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi itu kita boleh sampaikan, walaupun hanya satu potong ayat. Wa hadithu an ahlil kitabi wala haraj. Boleh cerita tentang cerita-cerita ahli kitab, tak jadi masalah. Boleh cerita. Selagi mana tak bercanggah dengan dalil-dalil Islam, boleh cerita. Tapi Nabi kata, jaga-jaga kamu, kalau kamu dusta atas nama aku secara sengaja, maka tunggu tempat kat neraka. Kata Al-Imam Syafi'i, dia kata, Nabi kata boleh cerita tentang Israiliyat. Dalam hadis ni Nabi kata boleh cerita tentang Israiliyat. Nabi tak letak syarat, tapi Nabi kata selagi mana tidak tahu dia bohong, boleh cerita. Bila dah tahu dia bohong tu tak boleh cerita lah. Israiliyat, selagi mana kita tak tahu dia cerita bohong, boleh cerita. Sebab Nabi kata, wa hadithu an ahlil kitabi wala haraj. Boleh cerita daripada Bani Israel, tak ada masalah. Selagi mana tak tahu dia bohong, boleh cerita. Tapi bila Nabi tadi bagi lesen besar, boleh cerita daripada Nabi, boleh sampaikan satu ayat daripada Nabi, tapi Nabi letak satu syarat di belakang. Siapa dusta atas nama aku secara sengaja, maka tunggu tempat kat neraka. Kata Al-Imam Syafi'i, tapi kalau bab hadis yang disandarkan kepada Nabi, selagi mana belum tahu ia sahih, maka jangan disebarkan. Dia ada beza antara Israiliyat dengan hadis. Ada beza. Israiliyat, selagi mana belum tahu dia bohong, boleh cerita. Tapi hadis, selagi mana belum tahu ia sahih, maka jangan sebar. Kerana Nabi menyebut dalam hadis yang lain, Nabi kata, kafa bil mar'i kadhiban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukuplah bagi salah seorang daripada kamu itu berdusta apabila dia menyebarkan semua benda yang dia dengar tanpa dia semak dulu kesahihan berita. Kata Ibn Hibban ketika menghuraikan hadis ni, dia kata mana-mana orang yang menyebarkan hadis dalam keadaan dia tidak tahu kesahihan sebuah hadis itu, sahih ke tak sahih, dapat dalam WhatsApp, orang bagi melalui grup, kita pergi sebar kat grup lain. Tekan copy, paste kat grup lain. Ini biasa kita buat. Kata Ibn Hibban, tapi Ibn Hibban tak ada dah sebut pasal WhatsApp kan?
Ibn Hibban mengatakan, siapa-siapa yang menyebarkan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, wa huwa la ya'lamu sihhatahu, dalam keadaan dia tak tahu ia sahih ataupun tidak, la ya'manu nafsahu, dia tidak selamat, dia tak berjaya untuk selamatkan diri dia daripada termasuk dalam ancaman Nabi tadi. Cukuplah bagi salah seorang daripada kamu berdusta bila dia menyebarkan semua benda yang dia dengar. Kadang-kadang kita ni semangat nak dakwah ni, kan? Semangat nak dakwah, ada WhatsApp, buat grup sendiri, ada Facebook, letak ucapan-ucapan bagus yang kita tak tahu daripada mana, disandarkan kepada Nabi. Semangat nak dakwah tu ada. Kerana ustaz pernah baca dalam kuliah, ustaz kata, nadharallahu ra'an sami'a maqalati wa wa'aha wa hafizaha wa addaha kama sami', farubba muballighin aw'a min sami'. Nabi pernah kata dalam satu hadis, moga-moga Allah memperelokkan, Allah menjadikan muka seseorang itu berseri apabila dia mendengar kalamku, wa wa'aha, dan dia memahaminya, wa hafizaha, dan dia menghafalnya, wa addaha kama sami', dan dia menyampaikannya kepada orang lain seperti mana yang dia dengar. Farubba muballighin, moga-moga orang yang disampaikan itu, boleh jadi orang yang disampaikan kepadanya hadis itu lebih faham daripada orang yang menyampaikan. Maka dia pun semangat dengar kalam Nabi, nak pergi sampai. Sebab apa? Nak dapat fadilat ni. Tapi dia lupa, Nabi kata wa addaha kama sami', dia mesti menyampaikan kepada orang lain seperti mana dia dengar. Maksudnya seperti mana yang Nabi sebut. Kalau satu-satu benda Nabi tak sebut, kita kata Nabi sebut, maka kita seolah-olah telah menghina Rasul. Seolah-olah kita kata, ya Rasulullah, engkau wafat sebelum kau melaksanakan tugas sebagai seorang Nabi dengan sempurna. Tak apa duduk dan diam dalam kubur tu, aku boleh tolong reka hadis untuk bagi lengkap agama ni yang kau tinggalkan dalam keadaan tidak lengkap dan tidak sempurna. Seolah-olah itulah yang kita bagi tahu kat Nabi. Maka hari ni tuan-tuan, kita kempen semak hadis sebelum sebar ni. Kempen ni bukan kempen yang saya mulakan ataupun budak-budak yang mengaji hadis ni mulakan. Kempen ni ulama-ulama hadis zaman berzaman mulakan. Tapi ada sebahagian ustaz dalam Malaysia ni tak selesa dengan kempen ni. Dia pula buat kempen nak lawan kempen kita. Kempen semak diri sendiri sebelum semak hadis. Nak semak diri sendiri buat apa? Kita nak semak hadis sebelum sebar. Diri sendiri semak masing-masing. Pasal apa mereka tak selesa? Mereka tak selesa sebab lepas ni kuliah mereka tak bebas lagi dah. Sebelum ni, bila baca hadis, orang terima saja. Tak pernah orang nak pergi semak. Hari ni orang dah mula semak. Hadis yang ustaz baca ni siapa riwayat? Dah dia kelang kabut. Maka dia pun kata, tuan-tuan ni siapa yang ajar tuan-tuan? Baru minggu lepas Rozaimi datang. Tuan-tuan kena sekat dia. Tu ceritanya. Tu ceritanya. Kita bukan nak tunjuk pandai, tuan-tuan. Banyak agak kesalahan yang saya buat, kesilapan yang kita buat. Tapi kita kena letak satu aim, satu matlamat. Hadis kita masing-masing kena jaga. Kerana menjaga hadis, menjaga sunnah bukan kepentingan saya, bukan kepentingan tuan-tuan, ia kepentingan agama. Sebab tu ulama zaman berzaman, daripada zaman awal Islam, daripada zaman sahabat, daripada zaman tabi'in, daripada zaman tabi'in, mereka berusaha untuk mengawal hadis daripada dipesongkan dan dipalsukan oleh puak-puak yang tak bertanggungjawab. Sufyan Ats-Tsauri, dia berjalan dekat Kufah. Dia orang Iraq. Sufyan Ats-Tsauri hidup di Iraq pada kurun ke-3 Hijrah.
Dia nampak jalan dekat Kufah, dia nampak satu orang pembohong dalam hadis. Dia kata, wallahi kazzab. Kazzab wallah, dia kata. Ni kaki bohong demi Allah. Demi Allah dia kaki bohong. Bohong dalam hadis. Falau la yahillu li an askut lasakat. Kalau taklah kerana tidak halal untuk aku diam dah. Tapi tak halal untuk aku diam sebab dia ni kaki bohong. Aku kena bagi tahu ke orang, dia ni kaki bohong. Orang tanya kepada Syu'bah. Orang tanya kepada Syu'bah Ibn al-Hajjaj. Syu'bah Ibn al-Hajjaj ni ulama hadis besar. Mungkin tuan-tuan baru dengar nama dia kan. Sebab kita biasa dengar nama Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad, Imam Malik. Ini semua imam-imam fiqh. Ni imam-imam hadis. Syu'bah Ibn al-Hajjaj. Orang tanya kepada dia, macam mana kita nak buat dengan perawi-perawi pemalsu hadis ni? Nak bagi tahu kat orang ramai ke tak payah? Kata Syu'bah, bayyin amrahu linnas, bayyin amrahu linnas. Dia ulang banyak kali. Dia kata, jelaskan kedudukan perawi ni pada manusia. Jelaskan kedudukan perawi ni pada manusia. Jelaskan, jangan sembunyikan. Kena jelaskan. Sebenarnya tuan-tuan, hadis palsu ni zaman sahabat tak ada. Sebab tu ahli sunnah kita kata, sahabat kulluhum udul. Sahabat ni semua adil. Adil ni maksud tak bohong. Sahabat ni bukan maksum. Ada sahabat yang buat dosa. Macam kita kat sahabat. Cuma mereka ini lebih soleh daripada kita. Tapi dari sudut sifat kemanusiaan, mereka macam kita lah. Bukan maksum. Dia bukan Nabi. Tapi mereka soleh lebih daripada kita. Mereka ada buat dosa. Ada sahabat yang minum arak sampai disebab oleh Nabi, ada. Tapi mereka bertaubat dan mereka menebus balik kesalahan mereka dengan amal saleh yang mereka buat. Tapi mereka tak bohong atas nama agama. Ni ahli sunnah. Syiah lain cerita. Syiah dikafirkan sahabat. Majoriti sahabat dikafirkan oleh Syiah. Sebab tu ada beza kita dengan Syiah. Siapa yang kata tak ada beza tu kena check balik lah. Kena check balik. Ada beza kita dengan Syiah. Kita kata as-sahabah kulluhum udul. Sahabat ni semua adil. Sahabat tak bohong. Dalam riwayat mereka tak bohong.